Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzah Haikal bin Muhammad Azmi. Saya dari kelas AA 1.1 dan ID pelajar saya ASN 210110015. Hari ini saya akan membentangkan pembentangan satu yang bertajuk Dasar Wawasan Negara. Apa itu Dasar Wawasan Negara? Dasar wawasan negara berasal dari pengalaman krisis kewangan Asia tahun 1997 hingga 1998. Ini bertujuan RJP3 untuk mengukuhkan kekuatan sedia ada dan menangani kekurangan dan kekalangan serta cabaran persaingan dunia. Oleh itu, negara kita akan lebih maju dan ekonomi akan lebih stabil tanpa dipandang remeh oleh negara yang lain. Apa itu RRJP3? RRJP3 ialah nama singkatan bagi Rangka Rancangan Jangka Panjang ketiga. Ia juga mempunyai 3 rangka rancangan jangka panjang, iaitu Rangka Rancangan Jangka Panjang yang pertama, kedua dan ketiga. Rangka Rancangan Jangka Panjang pertama diwujudkan pada 1971 hingga 1990. Rangka Rancangan Jangka Panjang yang kedua pula diwujudkan pada 1991 dan ditamatkan pada 2000. Rangka Rancangan Jangka Panjang yang ketiga pula diwujudkan pada 2001 dan masih belum ditamatkan sehingga sekarang. RRJP3 juga telah digubal bersama Dasar Wawasan Negara dengan tema utama iaitu meningkatkan keutuhan dan daya saing negara. RRJP3 memberikan tumpuan kepada 7 teras dan dasar yang strategik. 7 teras diwujudkan dalam Dasar Wawasan Negara, iaitu membina bangsa yang berdaya tahan, menggalakkan perwujudan masyarakat yang saksama, mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menghadapi persaingan antarabangsa, membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, memperkukuhkan pembangunan sumber manusia dan meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan. Saya akan membincangkan teras yang pertama. Membina bangsa yang berdaya tahan seperti memupuk perpaduan, menyemarakkan semangat patriotik, mendidik kematangan politik, membina masyarakat. Hal ini supaya masyarakat lebih bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai positif. Bagi membina bangsa yang berdaya tahan, rakyat perlulah bersatu padu matang dalam politik. Masyarakat juga perlu bertolak ansur dan terus menikmati kehidupan yang tinggi. Selain itu, kematangan politik adalah penting bagi kestabilan yang berterusan dan rakyat Malaysia tidak terjerumus dalam fahaman sempit dan ekstrim. Dan yang terakhir, keutuhan ekonomi juga penting untuk menyumbang kepada bangsa yang lebih berdaya tahan. Saya akan meneruskan kepada teras yang kedua, iaitu menggalakkan perwujudan masyarakat yang saksama dengan melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam kalangan dan kumpulan etnik serta wilayah. Bagi menggalakkan perwujudan masyarakat yang saksama, masyarakat perlu menyusun semula kaedah penting untuk mencapai perpaduan negara. Selain itu, meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup isi penduduk, terutama kumpulan yang berpendapatan rendah seperti penoreh getah dan bekerja sendiri di dalaman perkampungan. Selain itu, meningkatkan penyertaan bumi putera dalam pemilikan equity sekurang-kurangnya 30% dan meningkatkan pemilikan equity kaum India kepada 35%. Selain itu, mewujudkan usahawan bumi putera yang lebih mampan, berdikari dan bertaraf dunia. Ini kita perlu mencari usahawan yang mempunyai
sifat yang bagus supaya ekonomi akan lebih stabil dan tidak akan terjejas. Okey, yang terakhir, usaha perlu dilakukan bagi perbezaan pembangunan ekonomi antara wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar, seperti perkampungan. Okey, saya akan meneruskan kepada teras yang ketiga pula. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan institusi kewangan. Bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita perlu mengurus ekonomi makro supaya Bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurusan ekonomi makro perlu ditumpukan kepada pengukuhan asas ekonomi. Selain itu, KDNK akan dijangka berkembang sebanyak 7.5%. Seterusnya, sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan akan digalakkan untuk menjana kedinamikan ekonomi. Pelaburan swasta dalam negeri akan digalakkan untuk beralih kepada strategi pertumbuhan, dan sektor perbankan, pasaran modal dan penyediaan korporat akan diperkukuhkan. Ini akan mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berbanding negara-negara yang lain. Apa itu KDNK? KDNK ialah keluaran dalam negeri kasar. KDNK juga ialah kaedah pengeluaran dan pembelanjaan yang disusun dan diterbitkan pada harga semasa dan harga mala. Sementara KDNK pendapatan hanya diterbitkan pada harga semasa sahaja. KDNK ada 3 pendekatan utama, iaitu pengeluaran, pembelanjaan dan pendapatan. Pengeluaran adalah jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam tempoh tertentu selepas ditolak kos barang dan perkhidmatan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Bagi pembelanjaan pula, ia mempunyai kaedah pembelanjaan bersamaan jumlah bagi semua komponen pembelanjaan akhir ke atas barangan dan perkhidmatan supaya ditolak dengan import barang dan perkhidmatan. Dan bagi pendapatan pula, pendapatan ialah hasil jumlah semua pendapatan terakrul bagi pengeluaran dalam ekonomi yang merangkumi komponen pendapatan kepada faktor pengeluaran. Saya akan meneruskan kepada teras yang keempat, iaitu menghadapi persaingan antarabangsa. Menghadapi persaingan antarabangsa, kita perlu mempertingkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi. Persaingan pada peringkat antarabangsa dengan pertumbuhan perdagangan dunia dan perdagangan bebas ASEAN. Selain itu, peningkatan produktif juga penting bagi pertumbuhan ekonomi berdaya saing. Ini akan melahirkan sektor awam bertaraf dunia. Akhir sekali, keusahawan tempatan perlu dipertingkatkan dan perusahaan kecil perlu berprestasi tinggi untuk bersaing di peringkat dunia. Saya akan meneruskan kepada teras yang kelima. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan.
Satu langkah strategi untuk meningkatkan nilai ditambah bagi semua sektor ekonomi dan mengoptimalkan daya pemikiran bangsa. Bagi membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, Rachel asas untuk membangun ekonomi berasaskan pengetahuan bagi meningkatkan daya saing dan produktif. Selain itu, unsur kritikal untuk kejayaan strategik melalui pembangunan tenaga manusia yang berpengetahuan. Seterusnya, infrastruktur komunikasi juga dan multimedia akan dipertingkatkan untuk menyokong pengaliran pusat maklumat di dalam dan di luar negara dengan harga yang kompetitif. Untuk menggalakkan pertumbuhan penerokaan tempatan, sistem perbankan akan memperkenalkan jenis pembiayaan yang bersesuaian. Sektor swasta juga hendaklah melihat daripada perspektif global, supaya sektor awam akan mengubah sistemnya dengan menggunakan IT dan teknologi multimedia. Saya akan menerus. Selain itu, teras yang keenam, memperkukuhkan pembangunan sumber manusia dengan menghasilkan tenaga kerja yang cekap, produktif dan berpengetahuan. Bagi memperkukuhkan pembangunan sumber manusia, keupayaan negara untuk mendapatkan maklumat dan teknologi ditentukan oleh sumber manusia. Selain itu, tumpuan juga perlu diberikan kepada usahawan bagi meningkatkan tahap pengajian dan pembelajaran mata pelajaran matematik, sains dan bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan bahasa Jepun dan bahasa Cina. Akhir sekali, pembelajaran sepanjang hayat digalakkan seiring dengan perubahan teknologi supaya masyarakat tidak akan ketinggalan di setiap zaman, di setiap generasi yang akan datang dan berlanjutan. Dan saya akan menerangkan teras yang terakhir, iaitu meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan untuk meneguhkan penumbuhan jangka panjang. Bagi meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan, kita perlu memastikan persekitaran yang bersih, sihat dan produktif serta mampu memenuhi keperluan dan aspirasi negara. Selain itu, mengenal pasti pendekatan bersepadu dengan strategi yang berkesan kos dan dapat menghasilkan faedah yang berlipat ganda. Lain sekali, prinsip pencemar mesti membayar akan dilaksana dan dilengkapi dengan penggunaan instrumen ekonomi dan cukai. Dimensi baharu dasar diperkenalkan dalam dasar wawasan negara, iaitu membangunkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan supaya masyarakat lebih tahu tentang teknologi dan zaman yang lebih moden. Selain itu, menjanakan pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan tempatan melalui pengukuhan. Yang ketiga, pelabuhan dalam negeri dan pembangunan keupayaan tempatan. Yang keempat, pelaburan langsung asing yang berterusan ke dalam bidang strategik. Dan yang terakhir, menjadikan sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan lebih dinamik melalui penerapan pengetahuan yang lebih tinggi. Membasmikan kemiskinan dalam kalangan kelompok kecil miskin dengan meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup di kawasan terpencil seperti orang asli
kumpulan minoriti Bumiputera di Sabah dan Sarawak, kumpulan berpendapatan 30% terendah, seperti orang yang bekerja di kawasan luar bandar. Yang seterusnya, mencapai penyertaan Bumiputera yang berkesan serta permilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2010. Justru itu, meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor utama ekonomi. Dan yang terakhir, dimensi baru diwujudkan dengan mengorientasikan semula pembangunan sumber manusia bagi menyokong pembentukan masyarakat yang berasaskan pengetahuan. Dengan ini kita akan membina masyarakat yang lebih maju dengan penuh pengetahuan. Sekian, terima kasih.